Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Pertami hadiahkan diri kembali untuk buat sembang-sembang business coaching. Kalau ada kesempatan, kita ada tetamu kalau kesempatan. Kalau tidak, kita continue lebih kurang 15 ataupun 20 minit hubung dengan business coaching di dalam in the present perspective ataupun contemporary. Oleh sebab kali ini memang very popular dan sering kali dibincangkan dan banyak dimuatkan dalam bentuk presentation dan sebagainya. Dan apa yang saya cuba cakap sini merupakan dalam bentuk sembang-sembang, iaitu memberi sikit some indicators ataupun memberi sikit setengah daripada analisis yang telah dibuat melalui pembacaan dan praktikal, pertemuan dengan usahawan-usahawan yang pernah saya jumpa dan sebagainya. Yang mana kita fikir kadang-kadang sesuatu tu memang mudah tapi kita tak rasa macam susah, tapi sebenarnya mudah dilaksanakan jika kita ada, kita katakan fokus dan sebagainya. Seperti yang saya sebutkan semalam, fokus merupakan di hidden, right? The hidden driver, the hidden driver of excellence. Jadi, how to make yourself focus, when, where, and how, memerlukan daya usaha yang bersungguh-sungguh diambil dan dilaksanakan bagi sesiapa yang ingin membuat sesuatu mengikut keperluan kejayaan seperti yang diharapkan. Kita tahu dalam surah Wal-Asr menyebut bahawa demi masa manusia sentiasa di dalam kerugian, mereka berpesan-pesan dengan antara satu dengan lain. Jadi dalam dengan arti kata itulah maka saya cuba buat sikit banyak, cuba melebarkan sesuatu sebagai usaha mencari jalan dan katakan satu, kalau kita dapat mengeluarkan dalam bentuk penyampaian, maka sesuatu yang kita cuba nak laksanakan, cuba capai, mungkin menjadi lebih mudah. Pembincangan ini kita terbagi kepada tiga, iaitu pertama overall, kedua saya akan tengok keadaan semalam, keadaan semasa iaitu kini, dan yang tiga, apakah yang sedang kita rasa kita sedang berlaku tapi kita tak nampak ataupun kita tak memberi fokus sewajarnya sebagai sesuatu yang mungkin akan boleh memberi peluang pada kita untuk meningkatkan. Dan saya bukan nak cakap saya definition, we are not in the mood of talking about definition, in the mood of talking about step yang sebenarnya tidak. Ini hanyalah sembang-sembang dengan harapan boleh sedikit banyak memberi different perspektif. Dan ketiga, kalau kesempatan masa, mungkin kita ada tetamu. Kalau tetamu kita ada masuk, di tempat saya ni cuaca nampak mendung juga, macam nak hujan tapi tak hujan. Tak tahulah bagaimana tempat anda. Dan saya tahu hari ini Monday, ramai orang bekerja. Mungkin orang pun baru nak balik rumah ataupun dalam perjalanan, ataupun tengah meeting dan baru nak meeting dan sebagainya. Saya ingat saya terbaca dalam buku itu dari Post Corona, dia kata from crisis to opportunity. Jadi
Buku ni nampaknya popular lah di New York Times bestseller dia kata. Yang buku ni saya beli lama dah. Dia dikeluarkan dalam tahun 2020. Ya. Sekarang dah 2022, jadi benda ni bukan lagi baru, dah lama lah. Yang menarik perhatian dia, macam saya terangkan dulu, sesuatu perubahan yang berlaku, dia ada dia punya proses, tapi kita tanpa sedari. Kalau dulu, setahun atau tahun yang lalu saya cakap the dot in the sky, iaitu satu tanda hitam di udara, di langit. Kita nampak dia macam satu dot sahaja. Tapi lama kedekat juga baru tahu apanya yang ternampak dot tu. Apabila misalnya kalau duduk di padang pasir, apanya orang sedang menunggang unta. Dia datang dengan keadaan dengan complete weapon dan sebagainya, maka kita tak ada mengelak dan sebagainya. So kita kena berhadapan dengan that time. Tetapi kalau kita mengetahui apa yang mendatang, apa yang sedang datang, apa yang kita sedang menuju, insyaAllah kita lebih bersedia dan kita dalam keadaan yang melengkapi, mengikuti keperluan yang datang. Dan di sini dia menerangkan bahawa kita punya frame of reference berubah, sentiasa berubah. Frames of reference sentiasa berubah. I mean, tumpuan fokus kita berubah. Dan bila kita berubah tu, kita sama ada kita meninggal sesuatu yang ke belakang, kita past. Jadi kita menengok sekarang, yang lepas, dan kita cuba lebarkan dan kita bergerak dengan pantas tanpa kita sedari. Itu yang berlaku, dia kata. Tetapi dia kata yang interestingnya, dia kata dia ada quote, dia kata ikut Aristotle, dia observe that times does not exist without change. Dia kata masa tu tak akan ada kalau tidak ada perubahan. Ya, dia kata. Dia mengatakan ikut Aristotle observe, dia kata kalau kita tadi ayat Tuhan dah kata dah, kita kena wal asri innal insana lafi khusr, kita kena sentiasa berpesan-pesan, menasihati antara satu dengan lain. Tetapi apa lagi satu yang terkini, Aristotle kata time does not exist without change. Dia kata masa tak akan wujud jika tidak ada perubahan. Cuba give a thought. Menunjuk kata perubahan tu ialah masa. Change, sebab itu unceasing change. Masa constant. Change constant. Tapi kita yang tak constant. Because what we call time is simply our measurement of the difference between before and after. Rupanya bila orang tu kata time, dia mengukirkan dua benda, iaitu sebelum dan selepas. Jadi kalau kita keadaan sekarang kita ni, kita daily experience of dragging our time. Kadang-kadang kita terlepas itu saja masanya. And the smallest thing can create unprecedented change, even something as small as macam virus. Dia pun perubahan juga ikut masa. Itu dia ada bagai-bagai dia punya jenis. Dan kalau dia bersifat dari situ, menunjuk kata kita kena sentiasa dalam keadaan usaha. Sebab tu bagi orang Islam, kita usaha itulah mencari rezeki adalah ibadah. We keep on doing, yang beri rezeki kita ada Allah SWT. Tapi yang dia terang tu cuma melihat dari sudut yang berlaku sekarang. Jadi kalau kita tak menasihati sesuatu, maka kita tak mengikut masa secara tak langsung. Jadi in business coaching, secara tak langsung, dia melibatkan bagaimana kita melihat landscape bisnes terkini. Kita melihat bagaimana perubahan perlu dilakukan sebelum perubahan itu datang kepada kita. Jadi seperti yang saya terangkan dulu dalam business change ataupun business coaching, dia memerlukan seseorang sentiasa bersedia ada. Setia looking forward for a betterment, looking forward to find the best way within the present time.
Kemudian setelah kita tengok before and after, kadang-kadang di situlah berlakunya, kadang-kadang kita kena percepat, kadang-kadang kita lambat dan sebagainya. Sebab dia kata, in crisis, there is opportunity. Dalam keadaan macam ni, ada peluang. Ada setengah orang peluang, masa ni lah peluang setengah orang naik, perniagaan dia naik. Ada setengah orang perniagaan turun. Tapi walaupun turun, ada naik. Dia imbalance sometimes. Jadi misalnya krisis ni, kadang-kadang dia memberi makna juga kepada apakah makna dia krisis tu. Sama ada musim kan dan sebagainya. Dia ada dua, sama ada krisis ni kalau kita tak ikut SOP, dan kita tak boleh nak ikut keadaan semasa. Jadi kena ikut SOP. Dan dia juga memberi peluang. Peluang maksud dia kita berusaha sehingga apa yang terlalu ini akan hilang. Okey, akan lenyap. Jadi keadaan kita ni akan jadi lebih baik. Jadi maksud dia peluang tu masih ada untuk kita berusaha mengatasinya. Dan di samping itu juga dia mengatakan bahawa kalau dalam buku ni dia mengatakan tiap-tiap perubahan tu dia bukan laku satu tempat, dia keseluruhan. Dan selalu je berubah bagaimana kita melihat sesuatu. Yang mustahak saya cakap berubah hanya meaning making. Bagaimana kita memberi makna akan sesuatu di dalam business coaching. Dan juga dalam bisnes. Sama ada kita nak jalankan sesuatu perniagaan yang kita suka atau tidak. Sebab tu bila nak buat sesuatu kita kena tengok balik. Ingat soalan dia tanya yang ditanya oleh sahabat kita masa saya sembang pasal coaching dulu. Do we need to know the source of the problem? Jadi dia ada alternatif yang membandingkan bila kita perlu melihat juga dia punya sumber, dia kata the source dia, dan bila tak perlu. Itu mengikut kaedah dan kehendak sesuatu. Kadang-kadang perubahan tu berlaku bukannya dia totally change, terus berubah. Siapa nak sangka niagaan macam dulu dah tak boleh nak buat lah. Training macam dulu pun tak boleh nak buat macam dulu lagi dah. Alright? So totally change because there is a structural change. So bila ada structural change, the way we see the world also we change. When we see how we see change, because the structure of our thinking, the structure of our FOR, frame of reference also berubah. So di sini tuan-tuan dan puan, kita melihat bagaimana perlunya coaching dilaksanakan, sama ada business, life coaching, leadership coaching atau executive coaching. Dan ini semua bersangkupan dengan tajuk-tajuk yang saya cakap dulu. Tetapi hari ini kita tengok dalam landscape business. Landscape merupakan sesuatu yang terlibat tiga. Terlibat sejarah yang lalu, apa sedang berlaku, dan masa depan. So, all these three things take into consideration. Dan masa dan tempat itu pun merupakan satu keperluan juga pada kita. Sekiranya kita tahu apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak berjaya. Apa yang kita nak cari kejayaan. Dan di samping ni sudah dia menyebut tentang survival. Dia kata survival ni ikut kemampuan yang kita boleh lakukan. Setakat mana kita boleh atasi mengikut keperluan, kebolehan, dengan tool-tool ataupun teknologi yang kita ada. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak update, macam mana kita nak menghadapinya. Sebab tu salah satu yang kita lakukan ialah lifelong learning. Okay, lifelong learning dia mengatakan bahawa pembelajaran tu continuous. Kita pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita tak continue doing it, kita jadi macam tak melikut zaman, maka banyak equipment yang perlu kita pakai tak tahu. Kita nak pakai internet, tak boleh. Kita nak pakai communication dengan handphone, tak boleh. Because handphone is no more bukannya telefon sebenarnya. Dia ada semua. Dia guna untuk hiburan, untuk nak menyanyi, termasuklah tengok video, komunikasi. Rupanya dia chain terus. Dia punya maksud yang dimaksudkan handphone tu bukan hanya telefon tangan ataupun mobile phone. Bukan.
dia merupakan complete, including multimedia punya alat-alat semua ada. Dan kalau ada kemampuan ditambah dengan skill-skill yang lain-lain. Sebab apabila kita menyebut tentang peluang, maka peluang tu datang dengan kadang-kadang memerlukan new teknologi. Kadang-kadang peluang tu dah ada, tapi dia nak datang dan jadi sesuatu yang tumpuan makan masa. Masa tu mungkin kita ambil terlambat dah. Orang yang dulu tu, mereka dah bersedia, sampai sekarang ni mereka pun floating dan meningkat. Jadi kita baru nak tahu, maka dia orang dah 1000 langkah, kita baru 1 langkah. Itu membezakan di zaman sekarang. Sebab tu diperlukan coaching. Coaching memberi satu kesedaran supaya kita keluar daripada comfort zone. Comfort zone, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, kita rasa keselesaan dan kita rasa dia tak berubah. It's okay, I'm okay. Bila kita I'm okay, then somebody else akan overtake kita. So, we must keep on. Macam kita naik bukit, lepas naik bukit dia akan menurun. Masa menurun tu dia laju. Kita tak boleh relax. Kita tak tahu anytime pula kita satu tempat yang mana kita kena mendaki. Bila kita mendaki, maka kita memerlu banyak oksigen. Oksigen. Kita memerlu tenaga dan sebagainya. Mungkin oksigen dan tenaga itu merupakan the how, the vehicle that we use, the teknologi yang kita guna pakai. Lagi kadang-kadang orang kata kalau dia buat seorang-seorang tak boleh, dia buat in group. Memang boleh buat in group sebab under social, era social, collaboration is a strategy. Dan culture, budaya adalah strategi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin-rajin mendengar, ya, saya ada cakap macam mana nak membudayakan coaching di dalam organisation. Tuan-tuan boleh tengok recording saya, 2 atau 3 recording saya berhubung dengan culture, macam mana nak membina, nak wujudkan culture, ada coaching culture at workplace. Benda-benda ni merupakan untuk mengatasi kita kata status quo, untuk mencari jalan sebagai orang kata, because dengan adanya mencari jalan untuk mengatasinya, maka kita ikut keperluan sekarang dan insyaAllah masa depan. Kalau kita take as it is, kita tak berusaha, maka benda tu akan berubah. Even kamera dah berubah, komputer dah berubah, handphone dah berubah, software kita kena update selalu. Jadi macam tu lah orang buat bisnes, dia kena update banyak benda, tuan-tuan. Bukan saja software. Because every now and then dia kena train and retrain dia punya staff. Sebab tu dia kata human resource is equal to profit. Saya ada sebut juga dulu di dalam beberapa live saya. Sekarang ni setengah organisation, sebab tu dia benarkan kerja buat dari rumah, tak payah pakai uniform bila masa nak pergi. Tapi they must meet the requirement of their work. So mereka bebas. So mereka become lebih produktif. Yang ni yang terlatih. Lebih produktif, kreatif dan inovatif. Mengapa? Itu dia kata deliberately developmental organization. Dia menggalakkan seseorang untuk mempertingkat daya usaha mengikut keperluan kesukaan dia. Jadi ini banyaklah big company yang pakai, tentu tuan-tuan lebih maklum tentang saya seperti Google dan sebagainya. Banyak anak-anak muda yang bekerja dengan dia orang, hebat-hebat tuan-tuan. Very outstanding punya pemikiran yang mana kita takes time to understand benda yang diproducekan, makan masa baru kita tahu result dia. Misalnya Zoom ni sendiri pun Zoom, dia pun dah berkembang lah kepada satu area lain, macam-macam dia dah hantar kat kita, dan begitu juga dengan media, multimedia lain. Jadi saya dah cakap lebih kurang 30 minit. Dah 15 minit. Kalau tuan-tuan ada persoalan yang mana baru masuk tu, saya ucapkan terima kasih, syabas. Tolong share kepada kawan-kawan kalau tuan-tuan rasa bagus. Dan kalau ada berrimah, ada question ataupun statement ataupun kenyataan yang tuan-tuan nak sumbangkan, saya mengalu-alukan kepada tuan-tuan dan perempuan, sebab ini merupakan sembang-sembang dan saya rasa mungkin tetamu saya tak boleh masuk, mereka masih ada dalam tugas dan sebagainya. Jadi saya sambung kepada tuan-tuan dan perempuan sebab apabila kita melihat sesuatu adalah peluang. Kalau setengah orang dia nampak krisis, setengah orang dia nampak peluang. Okay. Sebab kedua-dua tu mustahak. Kalau kita kata from crisis to opportunity,
Masa tu, keadaan tu kadang-kadang orang update balik diri dia pergi belajar lagi. Dia mempertingkatkan ilmu di dalam bidang yang mengikut keperluan semasa. Jadi kalau kita ada yang berkeadaan semikian, maka mudahlah kita cari jalan dan berusaha mempertingkatkan apa yang sedang kita lakukan. Ada setengah orang, dia buat berpuluh-puluh tahun sesuatu menjurus pada jenis perniagaan. Tapi sekelip mata dia berubah, perniagaan dia berkembang, tetapi bukan dalam asas ataupun matlamat yang sama, tapi berubah totally pun ada. Itu very outstanding punya orang. Dan saya bercakap, kebanyakan orang yang kata yang saya jumpa ni, secara dia bercakap tu, this is not to say that business coaching kita cakap sebagai official, sembang-sembang. Memang cara pemikiran mereka sebagai seorang business coach. Maksud saya, memang cara dia bersembang, cakap tu more focus toward apa yang dia nak buat, apa yang dia nak capai. Yang kedua, dia mengupayakan sesuatu, dia balance up. Kalau dia cakap weaknesses, dia terang ke strength. Kalau dia kata kekurangan, dia cerita apa yang dia perlu top up. Itu pun merupakan satu kehebatan. Rupanya kekayaan dalam bentuk ilmu, memahami sesuatu yang datang, boleh mengeluarkan satu maklumat, important maklumat sebagai persediaan untuk memperkembangkan company kita sendiri, itu merupakan satu kejayaan ada seseorang. Oh, saya dapat, terima kasih, komen daripada Dr. Hishamuddin Abdul Rahim. Selamat datang. Kalau doktor boleh jadi profesor di UU, doktor nak ajar apa? Subjek apa? Saya tak ada apa dah nak mengajar, tak pandai dah. Dia kena cari orang yang lebih pandai, orang yang bertenaga, orang yang berkemampuan. Saya sekadar sharing saja apa yang saya mampu. Jadi itu tahap orang tahu pemikiran dia lebih hebat. Saya tak sampai tahap tu. Saya tahap bawahan sahaja. Terima kasih Dr. Hishamuddin. Macam mana tempat tuan, cuaca elok, suara saya dengan jelas dan sebagainya? Apa yang saya cakap ni merupakan rambang. Yang lain-lain yang dapat ikuti tolong maklum sedikit di mana anda berada dan sebagainya. Sebab saya tak boleh nak melihat orang kata apa, keadaan bagaimana suasana dan sebagainya. Okey, terima kasih doktor kata jelas, terima kasih. Baru saya dapat maklumat. Terima kasih. Jadi apa yang saya cuba sampaikan sini doktor ialah sembang-sembang business coach ialah selagi kita tak berusaha keluar dari comfort zone, kita tidak tahu. Rupanya bila kita keluar ke comfort zone, elemen toward business coaching itu ada, tetapi fokus kita pada bisnes, tak kira bisnes apa pun. Sama kata kita dalam bentuk NGO, bisnes yang tak mendatangkan untung kepada kita, membantu orang, ataupun buat sesuatu, kita ada team of people who can cooperate and work together on the same objective with different strength and with different focus, tetapi moving toward the same direction. Maksud saya, like proton and neutron, masing-masing bergerak di dalam dia punya axis, tapi dia kuat supplement and complement to each other, memperkukuhkan antara satu dengan lain. Dan sebab tu saya dah maklumkan bahawa saya akan buat special teknik for coaching, ya, special yang dah saya maklumkan dah. Dan orang pun mula dah register. Saya cah murah ya, 2 hari 350 saja. Saya fixkan. Saya tak bagi diskaun apa. Saya fixkan 350 kita akan buat bulan ini sebelum bulan puasa. Dan saya dah mula mendapat registration untuk ini tujuan bila kita ada dalam perbincangan dalam bentuk sesuatu yang boleh membuka minda, membenarkan kita melihatkan sesuatu from different perspective, itu merupakan satu richness dalam bentuk ilmu kepada seseorang. Sebab tu kalau kita buat sesuatu, kita melihat sesuatu, kita ada different people lihat different thing, because cara dia orang melihat different dari kita, itulah memberi keuntungan kepada kita. Kalau ikut apa yang saya kupas dulu, dia kata tiap-tiap krisis tu ada opportunity. Dan dia kata kalau kelemahan tu adalah opportunity juga. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada kelemahan, itu merupakan satu peluang. Lagi satu pula, itu juga macam mana kita nak mengetahui sesuatu dan melihat sesuatu problem from different perspective.
Maksud macam mana kita melihat problem tu, bahawa kita melihat peluang. Yang tu yang akan dilatih dalam coaching yang akan datang. Okey, sekarang ni saya nak pergi tengok apa yang dikomen oleh Dr. Hishamuddin. Saya ikut doktor kata saya tengah mencari tempat untuk coaching ni, terletak di bawah subjek apa sains, apa maths, kom, ke sosiologi, ke apakah. Okey, sebenarnya semua coaching ni doktor dia ni berteraskan pada psikologi. Dia filosofi base. Dia ni bermula daripada psikologi. The same sama dengan coaching, sama dengan counselling dan semuanya. Dia bermula daripada psikologi. So kalau doktor type dari buku yang ditulis oleh apa saya lupa dia punya author tu, dia tulis tu sesuatu kajian pasal coaching, ataupun doktor boleh tengok satu buku yang ditulis oleh Carol Wilson. Carol Wilson nama dia Best Practice in Performance Coaching. Nanti saya WhatsApp kat doktor buku-buku dia. Banyak. Dan sekarang ni coaching dah berkembang dah. Bukan macam 10 tahun yang lalu. Teknik pendengaran dia pun dah berubah dah. Cara mendengarnya, macam mana nak mendengar. Yang kedua, dia punya banyak model coaching ni. Banyak. Ada setengah pakai competency based, ada setengah pakai solution, ataupun dia panggil apa ni, biasanya dia pakai grow model dan sebagainya. So gunalah apapun, tetapi kalau doktor bila masuk dalam kelas coaching, baru benda ni dapat jawapan dengan sendirinya doktor. Kalau doktor mengikuti, katalah pasalnya nak buat kursus 2 hari ni, maka terjawablah soalan yang doktor cuba cari. Dia memang dia ni sign, dia balance antara emotional dengan thinking. So social development dengan cognitive development. Dalam coaching yang saya buat ni, dia membalancekan. Bukan saja kepada kognitif, tetapi juga balancekan dengan social emotional. Sebab yang ni saya akan beri keterangan lagi, saya akan revisit lagi. Dan makna coaching tu dah lebih jauh lagi. Dia dah dikupas lagi dalam. Dan berbagai-bagai artikel yang ditulis dan sebagainya. Sebab dia kata, apabila seseorang tu belajar coaching dan dia menggunakan coaching tu dalam bentuk dynamic collaboration. Jadi, dynamic collaboration pun merupakan satu strategi. Dan sekarang ni dia katakan culture tu adalah strategi. Rupanya sebab tu ada satu buku, okay, yang ditulis, dia tulis tu Islamic culture. Dalam tu diterang pasal coaching. Dalam Islam ni kita memang budaya sifat coaching tu dah ada dah. Daripada kecil ibu bapa kita mendidik. Cuma kita tak membesarkan. Jadi bagi kita orang Islam memang kebiasa sebenarnya coaching ni. Itu kebiasaan sahaja. Jadi doktor, saya ingat kalau boleh doktor ajaklah doktor-doktor perubatan sama doktor join sekali. Sebab saya tahu, kalau saya dah buat kursus kepada banyak doktor-doktor pakar 6-7 tahun lalu, 8 tahun lalu. Mereka mempelajari kepada saya full, about 6 months training. Dan mereka put things in practice. Ya. Dan ramai yang berjaya. Ya. Sama dia guna untuk keperluan dia. Jadi you ada banyak lah, you boleh pakai banyak tool lah. Jadi you nak pakai tool psikologi boleh, nak pakai tool counselling boleh, pakai tool coaching boleh. Because bukan kita nak coach orang, kita nak advise orang, you nak pakai tool apa pun boleh. Tetapi coaching dia melibatkan suasana di antara kita dengan pelanggan, yang mana both are coachable, kedua-dua benar untuk di coach, then must be in coaching present. Dan masa tu betul-betul dia buat coaching, dia fokus pada apa yang nak di coach. Dan dia tak melayang fikiran dan sebagainya. Sebab salah satu coach yang dilatih, certified coach ni, terlatih how they create, orang kata how they focus so that dia berlaku fully engaged between coach and coaching. Culture as a strategic movement. Sebab tu dulu kahwinkan anak dia orang tengah Raja Melayu. Betul. Yes, perkahwinan merupakan satu strategi juga. Ya, benar ni akan timbul doktor. Thank you for your comment. You are right. Perkahwinan itu adalah satu strategi. Sebab itu orang setengah, dia ada di India seorang, di Amerika seorang, di Mesir seorang. Itu pun strategi. Dan ini bentuk perkembangan dakwah Islamiah juga kadang-kadang. So, kalau benda ni memanglah sebab tu kebanyakan orang berilmuan ni
dia meningkatkan dia punya, of course, macam kita orang Islam lah, memperbanyakkan anak cucu adalah satu perkara yang terbaik. Ya. Itu betul doktor. Dan ini dah nak pergi, semua yang saya sebut tu ada dan telah pun dipraktikkan. Cuma minta seseorang pergi Zoom buat satu tu, pergi ambil buat thesis satu area tu, dia dapatlah semua. Kalau benda tu banyak, dia cuma cari sim topik, tajuk-tajuk yang relevan dengan apa yang dia nak tulis. So thank you doctor. So thank you very much for your time. So anything else doctor you can write, because kalau tidak ada halangan, insyaAllah mungkin minggu depan saya akan dapat date, saya akan maklum. Kita akan buat secepat yang boleh sebelum puasa. Dan dulu biasa saya buat dalam bulan puasa. Tapi bulan puasa kita break banyak kali. Kadang-kadang kita buat, it can be 4 hours break, besok pula 4 hours kita buat begitu. Because tujuan kita buat ni semua ialah nak bagi ilmu. Kalau benda ni doktor boleh WhatsApp kepada saya. Saya akan tak dia punya registration dokumen dia supaya doktor boleh mengetahui lagi apa dia. Sebab tu yang saya buat ni, yang saya suka ni, rupanya apabila yang datang tu berminat, yang kedua they are seriously looking forward to know and they expect to get something in coaching, that's where they become more, orang kata, they become more advanced in their thinking. Jadi bila dia orang dapat memahami sesuatu ini doktor, maka mudah dia praktiskan. Mengenali sesuatu, mengenai what is one thing, but the how, follow by the how, need a lot of practice and mentor. Sebab tu setiap kali saya telah maklumkan bahawa coaching mesti diikuti dengan mentoring. Mentor coach. Tapi itu dia kata mentor coach. Dan kalau ikut setengah daripada orang, walaupun setelah kita coach, dah habis coach pun, dia masih communicate lagi dengan coach. Tujuan kita coach seseorang, nak bagi dia bebas daripada coach, independent. Dia panggil self-reliant ataupun self-authoring. Dia berkemampuan buat decision atas dasar keputusan tersendiri, bukan mengikut orang, mengikut value yang dia pegang, mengikut perspektif dan mengikut FOR, frame of reference, iaitu mengikut macam mana dia berfikir, macam mana dia rasa benda yang nak buat tu. Combination of pemikiran dan perasaan itu menjadikan frames of reference. Maka itu letaknya dia punya the how you think. Dan terkadang-kadang dia merupakan the structure of your thinking. And that's how your capability being developed. Because capability terletak daripada dua benda, iaitu daripada kognitif, pemikiran dan sebagainya. Sebab itu setengah orang buat sampai 2-3 PhD pun ada. 2-3 PhD buat. Setengah orang buat. Bagus, saya jumpa. 2-3 PhD. 2-3 PhD seorang buat. Dan bila kita memahami bahawa belajar ni sampai bila tak habis. Jadi kalau nak belajar macam ni, tak payah kita nak dapat yang tu. Tapi kita buat untuk survival. Sebab mencari ilmu pun satu keperluan. Bekerja merupakan satu ibadah pun kita dah dapat pahala. Jadi banyak lagi ilmu-ilmu yang kita cakap ni merupakan praktikal. Jadi sekarang ni dalam bentuk business coaching sekarang ni pun dah berubah. Dan kalau nak belajar coaching, cuma kena mengikut modul kita sediakan, baru dapat mengikuti. Kalau dalam bentuk penerangan ni, rambang, banyak saja. You can come from different angle, it doesn't matter. But it's not focused to specific area yang kita ingin nak sampaikan kepada peserta. Terima kasih doktor. Minta dulu, saya tahu doktor sibuk, mungkin you ada appointment dengan pelanggan. Terima kasih doktor, sabar. InsyaAllah, tolong WhatsApp kepada saya nanti doktor. Saya mengalu-alukan. Kepada sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti ini, tolong share. Sekiranya ada apa-apa persoalan, ingin bertanya, sila WhatsApp kepada saya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagus. Betul doktor, setuju. Doktor kata saya belajar hari ini belajar untuk degree dan untuk survival. Doktor cukup daripada apa lah yang ada. Survival tu insyaAllah dah ada dah. Tuhan kata dia yang beri rezeki. Tapi untuk dapat degree tu memang betul lah. Okey. Bila buat degree tu dia merupakan sebagai satu survival juga. Iaitu memperbanyakkan pemikiran, membenarkan kita melihat sesuatu yang dulu merupakan blind spot, doktor
Dulu mungkin blind spot. Bila kita belajar coaching lagi, kita ambil degree lagi, maka kita melihat dalam bidang lain. Jadi yang dalam coaching ni ada agak bentuk-bentuk psikologi, dan ada satu teknik modul coaching tu dia gunakan positive psychology. Ada juga. Okey. Oh, selamat datang Tunku Syariman. Okey, business coaching, ya betul. Dr. Tunku Syariman kata business coaching sudah menjadi satu komoditi. Apa pandangan doktor tentang realiti dunia coaching? Sebab sekarang ni dah berapa belas tahun dah coaching dah jadi the hearsay ya, seluruh dunia lah. Semua orang kampung pun tahu apa dia coaching, mengikut pahaman masing-masing. Apa pandangan tentang realiti dunia coaching? Realiti dunia coaching, kalau seorang coach tu tak upgrade dia punya ilmu, coaching dia tak boleh berkembang. Because ilmu di luar berkembang. Even syllabus kita belajar pun berkembang. Kalau dulu syllabus tu di universiti lah, ni di menengah dah ada syllabus tu. Jadi syllabus di universiti lebih tinggi. Jadi kalau kita nak tak mempertingkatkan pencarian ilmu, tak tingkat learn and learn dalam coaching, kita akan lepas ke belakang. Sama ada kita mengikut dari local ataupun external, sama ada local belajar di dalaman atau luar negara. Jadi memang betul, dia ikut atas pegangan seseorang tu. Setengah orang dia guna coaching, setengah macam-macam. Kalau kita nanti bincang, ada orang belajar coaching, ada sebab-sebab tertentu. Ada orang terpaksa mendapat ilmu coaching. Setengah organisasi kata kalau dia naik pangkat, dia kena ada coaching. Apa ada? Kadang-kadang mandatory. Dimestikan pergi belajar. Apa ada? Ada seorang, dia berminat. Organisasi tak boleh bagi kat dia. Pasal dia tak reach that level to entitled to have a coach. So dia buat keputusan, dia guna duit sendiri, dia pergi belajar. Ada juga yang dah pandai coach dan sebagainya. Ada setengah, dah boleh coach. Tapi dia tak dapat certification, dia mari kat saya untuk dapat certification. Pun ada juga. Bila dia datang certification, baru terkejut. Uish, ada lagi luas. Ada lagi yang kita tak tahu. Saya banyak lagi tak tahu. That's why I welcome komen macam ni, very valuable and very helpful. Dan benda ni boleh membantu. Sebab saya berkali-kali saya cakap, semua orang faham. Saya kata resources, human resource is equal to profit. If you change one of the equation, dia akan jadi timbang balas. Jadi kalau kita nak jadi yang orang yang terbaik, kita fokus pada human resource kita. InsyaAllah, profit akan berkembang. Kalau kita fokus pada profit, that means you fokus pada outcome, kita tak fokus pada proses, profit tak dapat seadanya. Orang kata angat-angat ke ayamnya profit. Tetapi kalau dia fokus pada the process, how the people survive in the organization, how the people make use of the tool we give to them. Sometimes the tool tu tak cukup power, but mereka kreatif, mereka buat tool menjadi lebih power. Hasil dari itu berlakunya destructive technology. Maka dengan cara tak langsung meningkatkan kitanya productivity, mengurangkan operating cost, meningkatkan profit. Bukan profit kita tahu hanyalah daripada sale. That's why we miss the point. Profit not only from the sale, tuan-tuan dan puan-puan. Profit is also from the source where you get the material. If you have a good material at a cheaper price, you have bigger profit also. Some people mainly focus for sale. Dapatkan sale, cost dia tak betul. Raw material dah tak ada. Makes no difference juga. This is what I'm doing, helping people to produce in terms of business coaching. Macam mana pendapat tu doktor dah keluar lah, Tunku Syarimin. Sebab tu kita nak pegawai-pegawai HR yang berkualiti, berkemampuan, bukan saja procedural thinker, tapi berkemampuan memberi galakan dan semangat. Self-authoring, semangat bekerjasama yang menuju pada satu matlamat, but with a different style. Maksud dia, mereka bebas menjalankannya selagi tak mengikut dia punya peraturan, teruskan. Sebab tu setengah organisation, pekerja dia tak payah pergi office, tak apa. Tapi up to date. Dia pakai biasa saja, dia angry saja. Dia buat kerja, dia fokus. Kerana tak tidur, buat kerja, dia fokus siap. Tapi dia punya booming, dia punya business booming dan sebagainya. So, kalau ada apa-apa komen lagi, saya mengalu-ngalukan. Terima kasih banyak-banyak kepada Tengku. So, kalau Tengku masih ada sini, itu saya jawapan ringkas kepada saya. Sebab tu apa saja feedback yang diberi kepada saya ni merupakan sesuatu yang tak ternilai ni, tak dikira nilai. Because learning how to get feedback is also a skill. Learning how to
accept the feedback and can help to improve our own self in a better way. Jadi kalau sahabat-sahabat yang dah lagi sini, saya tak nampak dah. Jadi saya ucapkanlah terima kasih. Mungkin seorang-dua saja yang masuk. Pasal hari ini pun banyak orang sibuk. Dan misalnya, kalau kita fokus, saya cakap tadi, kita fokus hanya satu area. Nak increase sale. How many percent maximum kita boleh dapat profit? Kalau kita increase sale saja without countervailing with the reduced cost in our raw materials. Maksudnya the best quality raw material at cheaper price, still making me profit. Double profit boleh dapat because sale naik, cost operating kurang, untung. Tapi yang tu yang susah sekarang ni, because dia susah merupakan opportunity untuk kita mempertingkatkan staff kita. Dan sebab tu banyakkan yang berkebolehan apabila dia buka sesuatu organisation, dia punya operating cost become lesser, cheaper. Tapi dia punya sale remain the same. Tapi yang free on profit dia naik. Jadi sebab tu kita bila berkembang kata business coaching ni, banyak area yang kita boleh sentuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat dah 40 minit. Saya ingat dah 41 minit dah saya cakap. Saya ingat ada apa-apa lagi soalan ataupun pertanyaan daripada sahabat-sahabat, tolong tulis ni. Dan saya ingat, saya ingin mengucapkanlah pada yang saya nampak yang datang tadi, mungkin dah keluar dah, itu daripada Dr. Syamuddin. Ya, terima kasih doktor. Oh, selamat datang Faizan Faiz. Ini pun orang chartered accountant juga. Dan juga kepada Dr. Syamuddin dan juga kepada Tengku Syarimin, seorang HR. Terima kasih Tengku for your sharing. I hope my short talk will bring some good benefit here. So siapa yang mau masuk ni, macam orang hebat kita ni, iaitu Pak Izan Faiz tadi. Tengok balik Pak Izan, apa yang permulaan tadi, kupasan saya berhubung dengan saya cakap ni, mudah-mudahan boleh memberi kebaikan. Ya, terima kasih yang hadir, terima kasih yang beri komen. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf silap cakap, lamju cakap, cepat cakap, itulah kelemahan saya. Saya ingat hari ini tetamu saya tak datang. Because business report doing very well. Tahniah. So mungkin tak sempat nak join. Jadi insyaAllah besok kita sambung lagi dengan tajuk yang lebih hebat. Mungkin sambung area yang saya sebut tadi sebagai kupasan lebih mendalam, sebab business coaching is a tool. Bila kita belajar business coaching, we are learning about human being. So we have to balance up the way we think and how we feel. The balance up between the social, emotional and the cognitive development will help you to understand our own frame of reference. How we make decision, all the choices is based on our effort. Okey tuan-tuan, terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.